Filem kontroversi Yasmin Ahmad Mu'alaf akhirnya ditayangkan di Pawagam Malaysia mulai 24 Disember lalu selepas lebih 2 tahun terperap. Dan bersama saya untuk mengulas ialah penulis blog dan penulis skrip Ajami Hashim. Silakan Ajami. Apa khabar? Apa khabar? Terima kasih kerana bersama Gala TV Plus. Okay. Ajami, saya pasti Ajami dah tengok filem ni lebih daripada satu kali. 3 kali. 3 kali. Dan akan menonton lagi. Akan menonton lagi. So maksudnya dah tengok 2 yang rough cut, 2 kali yang rough cut dan sekali di pengawaian lah. Baik, sebelum tu Mu'alaf, kalau kita sebut tajuk kan, kalau kita sebut tajuk, kita tengok poster, kita baca sinopsis, orang membayangkan ini sebuah filem yang berkaitan rapat dengan agama. Jadi mungkin Ajami boleh ulas. Itu pemahaman di Malaysia mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perkataan Mu'alaf tu sendiri, dia mempunyai makna yang lain selain. Tapi kita kat Malaysia bila cakap Mu'alaf tu, yang kita faham ialah orang tu daripada agama lain masuk ke dalam secara harafiah, literally-nya jadi lah. pada saya filem itu, tajuk itu adalah menggambarkan penghijrahan daripada satu gelap, zaman gelap watak-watak ini kepada yang lebih cerah maknanya. Itu yang saya rasa mungkin itulah maksud Mu'alaf itulah. Jadi adakah bila sebut Mu'alaf kan, bila orang bayangkan, kalau orang tak tengok lagi, orang membayangkan filem ini berat berbanding dengan filem-filem Yasmin Ahmad sebelum ini. Kalau yang dah biasa dengan karya-karya Yasmin, saya rasa filem Yasmin memang macam tu. Daripada kali pertama arwah buat filem Sepet, jadi orang dah nampak filem tu mungkin bukan kebiasaan penonton kita di Malaysia. Jadi apabila kata filem Mu'alaf ni berkait dengan agama, jadi orang ingat filem ni sangat berat. Tapi kalau dilihat balik, sebenarnya filem tu asas dia mengenai kasih sayang kekeluargaan juga sebenarnya. Cuma mungkin highlight dia lebih kepada agama atau bagaimana? Kerana kalau penonton tengok, dialog-dialognya petikan daripada Al-Quran, daripada Injil, daripada Tao Te Ching kan. Jadi adakah dia sememangnya satu filem yang sukar untuk difahami, Ajami? Saya mengambil kata-kata arwah sendiri ya. Dia kata kalau kita pergi kat sungai tu, saya cuba bagi awak kayu dengan tali. Lepas tu dia kata awak kena buat jambatan sendiri. Itu pun dia dah berkias mengatakan bahawa filem-filem dia nak kata straightforward pun ia juga. Tetapi filem dia macam seolah kalau kita tengok sekali lalu filem dia biasa. Tapi seolah filem tu bila kita balik, kita fikirkan balik filem-filem dia tu mempunyai makna-makna yang mungkin lapisan kedua, ketiga, bergantung kepada penonton sebenarnya. Itulah rasanya pada pendapat saya keunikan filem-filem Yasmin Ahmad. Jadi apabila dikaitkan dengan saya cakap Al-Quran, saya rasa filem-filem di sebelum ni pun ada berkait dengan agama. Cuma mungkin kali ini diangkat ke depan tu seolah berbunyi filem agama. Dan mungkin bila ada watak seorang bukan Islam yang tajuk Mu'alaf, orang mungkin ingat ini filem tentang Brian. Iya juga sebenarnya. Sebab sebenarnya filem ni macam seolah ada 2 cerita. Cerita rohani itu sendiri dengan cerita Brian tu. Tapi sebenarnya kalau dilihat balik, benda yang sama je. Maksudnya konflik antara anak dengan penjaga. Brian dengan mak dia, dengan bapak dia, dan rohani dengan bapak dia. Tapi sebab kedua-dua ni daripada latar agama yang berbeza dan naratif mereka pun ada berkait dengan agama masing-masing. Jadi filem tu kelihatan seperti filem yang mengangkat satu filem keagamaan. Betul. Jadi kalau kita sebut nama Yasmin Ahmad, dia memang orang dah label dia, dulu orang cakap dia pencemar budaya. Dia memang tidak boleh lari. Oleh siapa? Dia memang tidak boleh lari daripada unsur-unsur provokasi. Macam mana pula dalam Mu'alaf? Mu'alaf saya ingat lagi 2 tahun lepas apabila daripada awal pembikinan filem tu, memang daripada penulisan skrip sehingga di lokasi dah timbul penulisan-penulisan di media maksudnya. Tapi pada pendapat saya filem-filem lain pun benda-benda ni adalah salah satu cara untuk mempromosikan yang filem ni akan datang maknanya kan. Jadi saya rasa apa yang menjadi kontroversinya itu filem lain pun rasanya ada dah kontroversi. Buat. Cuma mungkin dalam filem ni dulu macam kes Syarifat Amin dibotakkan kepala dan juga kata mengandungi mengenai Kristianiti dan juga Islam tu sendiri. Tapi saya rasa filem-filem lain pun ada unsur-unsur yang lebih lebih berat. Ada orang yang menonton dan kata filem ini mungkin dipotong kerana durasi dia terlalu pendek. Yang itu saya nak betulkan. Sebenarnya kepada penonton awak ni Gala TV Plus, sebenarnya filem Mu'alaf tidak dipotong langsung daripada visualnya. Tak ada satu pun potongan daripada asalnya. Itulah potongan, itulah dia kronologi ceritanya. Yang ada cuma disenyapkan ada 2 babak. Yang saya tak yang tahu lah kan. Itu saja sebenarnya filem tu, itulah durasi dia iaitu 1 jam 20 minit. Filem terpendek Yasmin Ahmad.
Jadi kalau adegan cukur kepala tu memang tak ada. Dia memang dah keluar-keluar memang botak. Tak ada ya. Orang ingat macam babak dicukur kepala tu dipotong dan juga mungkin satu-satu semua tak mungkin kan. babak Cindy yang dipukul oleh bodyguard si bapa dia tu pun dipotong. Sebenarnya babak tu memang tiada. Penceritaan Yasmin Ahmad ni pada dia kata violent ataupun keganasan tu lebih kelihatan ganas apabila tidak ditunjukkan hanya di dalam kita punya minda. Dan saya rasa ianya sangat berkesan betapa dia punya horror tu. Jadi antara semua 6 filem Yasmin kan, Ajami, adakah ini filem yang paling berat sekali yang Ajami rasakan? Secara peribadi saya rasa ya. Sebab dia agak gelap dan dia nak kata dia punya lawak-lawak ataupun humor dia tu agak kurang. Dan dia lebih serius. Tapi filem ni saya rasa pendapat saya adalah yang lebih paling tenang untuk ditonton. Baik. Jadi dalam 5 bintang, Ajami nak bagi berapa bintang? Untuk sebuah filem Malaysia, saya berikan 5 bintang. 5 bintang. Markah penuh. Markah penuh. Jadi selepas ini peminat Yasmin Ahmad datang beramai-ramai kerana lepas ni dah tak ada dah filem Yasmin Ahmad dibawakan. Ya. Ini saya rasa macam seolah wasiat terakhir daripada arwah. Baik. Terima kasih Ajami kerana bersama Gala TV Plus. Tunggu sebentar dan jangan ke mana-mana, selepas ini berita di tangga kedua dan yang pertama. Terima kasih Ajami.